Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan konsep ijma'. Ijma' adalah masdar iaitu bentuk dari ajma' yang memiliki dua makna iaitu kesepakatan dan tekad yang kuat. Tekad yang kuat adalah seperti si fulan bertekad kuat untuk melakukan sesuatu perjalanan. Manakala kesepakatan pula adalah seperti kaum muslimin bersepakat tentang sesuatu perkara yang ingin mereka lakukan. Manakala ini kesepakatan para ulama dan mujtahid dalam meletakkan suatu hukum dalam agama Islam berasaskan Al-Quran dan hadis tentang suatu perkara yang terjadi pada suatu masa setelah zaman Rasulullah SAW. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan contoh-contoh ijma' pada masa kini. Terdapat 4 contoh yang akan saya berikan. Yang pertama adalah berkenaan pewarisan datuk jika bersama anak, yang menjelaskan apabila seseorang meninggal dunia dan ahli warisnya adalah terdiri daripada datuk dan anaknya, maka datuk sebagaimana bapa mendapat 1/6 harta warisan apabila adanya anak. Yang kedua, Mustafa Ahmad pula menjelaskan iaitu ijma' menganggap sah transaksi istisna iaitu pesanan. Jumhur fuqaha menetapkan dan memegang pendapat tersebut. Begitu juga ijma' amali iaitu kebiasaannya telah menjalankan transaksi istisna. Contoh yang ketiga ialah ijma' sahabat tentang pemerintahan. Wajib hukumnya mengangkat seorang imam atau khalifah untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam mengurusi urusan daulah Islamiah yang menyangkut urusan agama dan dunia yang disepakati oleh para sahabat di Saqifah Bani Syaidah. Dan yang keempat iaitu yang terakhir, dalam menerangkan ijma' mengenai kesahihan nikah yang dilakukan untuk memenuhi keperluan biologi seorang lelaki seperti mendapat keturunan, membina sebuah keluarga, berbaur menjadi sebahagian dari sebuah masyarakat adalah dengan mengatakan bahawa pernikahan yang disyariatkan sejak masa Nabi Adam AS hingga berlangsung ke seluruh masa kenabian. Bahkan kaum muslimin telah sepakat akan keberlangsungan pernikahan hingga sampai ke syurga kelak. Selain itu, seluruh para ulama dari masa ke semasa telah bersepakat ke atas kesahihan pernikahan di dalam agama Islam. Seperti yang telah dijelaskan oleh rakan saya tentang definisi ijma', jadi ijma' ini menjadi sumber hukum ketiga selepas Al-Quran dan As-Sunnah. Secara lazimnya ia didefinisikan oleh para ulama sebagai persepakatan para mujtahid, iaitu orang yang berusaha untuk mendapatkan kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah yang sah dalam kaitannya dengan agama Islam pada menentukan hukum bagi isu tertentu pada sesuatu masa selepas kewafatan Rasulullah SAW. Daripada definisi tersebut, dapatlah kita faham bahawa ijma' yang diambil kira adalah yang berlaku selepas wafatnya baginda SAW pada mana-mana zaman sekalipun. Persepakatan tersebut disyaratkan berlaku di kalangan para mujtahid sahaja. Jadi, seterusnya saya akan menerangkan beberapa rukun ijma', iaitu ada 4. Yang pertama, wujud lebih dari seorang mujtahid, yang bermaksud hendaklah wujud lebih dari seorang mujtahid pada waktu ijma' berlaku, kerana persepakatan tidak akan berlaku pada diri seorang mujtahid. Yang kedua, persepakatan berlaku sewaktu isu berbangkit. Maksudnya, persepakatan daripada semua mujtahid diperoleh semasa isu sedang berlaku dalam masyarakat. Jika persepakatan berlaku sebelum atau setelah lama berbangkitnya isu yang disepakati, ia tidak dianggap ijma' yang sahih. Yang ketiga, persepakatan diperoleh daripada semua mujtahid.
yang bermaksud persepakatan berlaku dengan cara semua para mujtahid mengemukakan pandangan masing-masing secara jelas terhadap isu yang mahu disepakati. Dan yang terakhir ialah persepakatan berlaku secara langsung, iaitu diperolehi dari semua para mujtahid tanpa pengecualian. Seterusnya, saya akan pergi kepada hukum ijma'. Ijma' mengambil tempat sebagai sumber ketiga dalam sumber perundangan. Ulama' berselisih pendapat tentang mengingkari hukum yang berdasarkan ijma', iaitu ada dua pendapat. Sebahagian ulama' berpendapat mengingkari ijma' adalah kufur kerana ia termasuk kategori hujah yang disepakati dan mengingkarinya dikira menolak dalil qat'i. Contohnya, mengingkari ijma' sahabat yang diriwayat secara mutawatir. Mutawatir ni adalah sekumpulan perawi yang ramai di setiap peringkat dari tabakat sanad dia. Dan yang kedua, sebahagian ulama seperti Imam Al-Haramain mengatakan mengingkari hukum ijma' ini tidak kufur kerana dalil kehujahan ijma' adalah zanni, iaitu menunjukkan dua erti yang berlawanan, iaitu yakin dan ragu. Jadi secara keseluruhannya segala ijma' yang disepakati serta dinyatakan oleh ulama' mujtahid terhadap sesuatu hukum syarak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Justeru itu ijma' dapat diterima sebagai suatu dalil dan hujah yang muktamad. Sekian sahaja dari saya. Di dalam video ini, saya akan menerangkan bahagian-bahagian ijma'. Ijma' terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah ijma' soreh dan yang kedua ialah ijma' sukuti. Ijma' soreh ialah persepakatan yang berlaku secara jelas dalam kalangan semua mujtahid, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan. Bermaksud semua mujtahid bersetuju terhadap pendapat ataupun hukum yang dikemukakan. Yang kedua ialah ijma' sukuti. Ijma' sukuti ialah persepakatan yang berlaku secara jelas dalam kalangan sebahagian mujtahid sahaja, manakala sebahagian yang lain hanya berdiam diri dan tidak membantah. Bermaksud hanya sebahagian mujtahid sahaja yang bersetuju terhadap pendapat ataupun pandangan ataupun hukum yang dikemukakan. Untuk ijma' sukuti, ulama' berselisih pendapat sama ada ia boleh digunakan sebagai dalil untuk mengeluarkan hukum ataupun tidak. Oleh itu, terdapat dua kategori ulama'. Yang pertama, ulama' yang menerima ijma' sukuti sebagai dalil, dan yang kedua, ulama' yang menolak ijma' sukuti untuk sebagai dalil. Ulama' yang menerima ijma' sukuti sebagai hukum dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama berdasarkan hujah zanni dan yang kedua berdasarkan hujah qat'i. Ulama' yang menerima ijma' sukuti berdasarkan hujah zanni ialah mazhab Hanafi dan juga Imam Amidi daripada mazhab Syafi'i. Atas sebab sebahagian mujtahid yang berdiam diri tak semestinya kerana bermuafakat dengan pendapat yang dikeluarkan, tetapi mungkin kerana bersetuju dengan pendapat yang dikeluarkan ataupun gerun dengan kehebatan ilmu ulama' yang mengeluarkan pendapat tersebut. Ulama' yang menerima ijma' sukuti berdasarkan hujah qat'i ialah ulama' Hanafi, Imam Ahmad dan juga sebahagian ulama' mazhab Syafi'i. Atas sebab dalil yang menunjukkan kehujahan ijma' tidak membezakan di antara ijma' soreh dan juga ijma' sukuti. Jika ditentukan dalil tersebut kepada ijma' soreh sahaja, mungkin tidak berlaku ijma', sedangkan ijma' itu sendiri telah berlaku. Seterusnya, ulama' yang menolak ijma' sukuti sebagai dalil pula ialah Imam Syafi'i dan juga Imam Malik, di atas sebab tidak boleh dikatakan bahawa sebahagian mujtahid yang berdiam diri itu bersetuju, tetapi mungkin mereka takut akan memudaratkan diri dan juga harta mereka, ataupun mereka berdiam diri untuk melakukan ijtihad. Untuk membolehkan ijma' sukuti dijadikan sebagai dalil, maka ia perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ia mestilah melalui masa yang cukup untuk berfikir, membuat kajian mengenai masalah tersebut dan mengeluarkan pendapat mengenai masalah itu. Yang kedua ialah
berdiam diri oleh sebahagian mujtahid bukan bermaksud tidak bersetuju ataupun menentang sesuatu pendapat yang dikeluarkan. Dan yang ketiga, berdiam diri oleh sebahagian mujtahid bukan bertujuan untuk menakut-nakutkan mujtahid lain dalam mengeluarkan pendapat mereka sendiri. Saya akan menerangkan mengenai kehujahan ijma'. Ulama' sepakat mengatakan ijma' adalah sumber ketiga dalam perundangan. Hal ini kerana terdapat beberapa nas dan ayat yang dapat difahami bahawa perkara yang diperselisihkan oleh ulama' wajib dirujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Penggunaan ijma' dan diterima sebagai sumber hukum sebagaimana dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Sunnah dan logik. Antaranya yang pertama ialah dalil Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahawa umat Islam adalah umat yang sederhana dan menjadi saksi terhadap orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-143. Berdasarkan ayat tersebut, apa sahaja yang disepakati oleh ulama' mesti diikuti. Oleh itu, pemimpin yang ditaati ialah mereka yang berilmu dan adil serta ulama' yang mengeluarkan fatwa. Terdapat juga nas Al-Quran yang menyatakan umat Islam mestilah taat kepada pemerintah yang merangkumi ulama' dan apabila berselisih pendapat, mereka mesti merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-59. Yang kedua pula ialah dalil Al-Sunnah. Terdapat Al-Sunnah dari pelbagai bentuk dan difahami oleh umat Islam dan ulama' mujtahid. Mustahil bagi mereka sepakat pada perkara yang salah. Ia adalah sesuatu jaminan terhadap hukum ijma' yang membawa erti wajib diamalkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang ketiga pula ialah dalil logik. Rumusan mengenai kedudukan dan kehujahan ijma' dalam syariat Islam berada pada tahap ketiga dalam sumber perundangan Islam. Dalil dan hujah pasti tidak boleh dipertikaikan oleh orang Islam kecuali sebahagian golongan yang menyimpang. Seterusnya ialah sandaran ijma'. Jumhur ulama' sepakat mengatakan tidak akan wujud ijma' tanpa sandaran. Hal ini kerana Nabi Muhammad SAW tidak akan membuat suatu keputusan tanpa sandaran kepada wahyu. Tetapi ada segelintir ulama' berpendapat boleh jadi ijma' tanpa sandaran, di mana ia diharuskan berdasarkan adat. Pendapat jumhur ulama' yang mengatakan ijma' mesti ada sandaran adalah lebih tepat. Oleh itu, dengan adanya sandaran menyebabkan hukum ijma' adalah bertaraf qat'i dan sesuatu hukum sebelum berlaku ijma' adalah bertaraf zanni. Untuk itu, ijma' tidak akan berlaku kecuali berasaskan kepada dalil-dalil qat'i atau zanni. Yang pertama ialah dalil qat'i. Dalil qat'i ialah sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat ke-23. Dalil tersebut termasuk ijma' iaitu haram mengahwini nenek dan cucu. Yang kedua pula ialah dalil zanni. Dalil zanni antaranya ialah qiyas. Ijma' ulama' mengharamkan lemak khinzir dikiaskan kepada haram dagingnya. Kesimpulannya, ijma' hendaklah bersandarkan kepada dalil kerana perkara yang berkaitan dengan hukum syarak tanpa dalil adalah sesuatu yang batil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nailah Balkis binti Azizani dan nombor medik saya 272824. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kemungkinan berlakunya ijma'. Okey, kemungkinan berlakunya ijma' ini ada dua. Yang pertama adalah kemungkinan ijma' tidak berlaku dan yang kedua adalah kemungkinan ijma' itu berlaku. Okey, saya akan menerangkan mengenai kemungkinan ijma' itu berlaku. Sesetengah ulama' berpendapat bahawa maksud ijma' ialah kesepakatan di antara para mujtahid dalam setiap mengenai suatu hukum syarak. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan berlakunya ijma' itu sendiri adalah mustahil. Bagi perkara ini, Imam Al-Syafi'i dan Qadi Abu Yusuf Al-Hanafi berpendapat bahawa kemungkinan berlakunya ijma' ini tidak ada, atau dengan kata lain beliau menolak kemungkinan berlakunya ijma'. Walau bagaimanapun, Imam Al-Syafi'i tidak menolak kemungkinan berlakunya ijma' ini secara mutlak kerana apabila berlakunya ijma', beliau akan menetapkan ijma' tersebut dalam dasar-dasar hukum fardu. Beliau hanya cenderung dalam menolak ijma' ini kerana beberapa alasan. Alasan yang pertama ialah para mujtahid menetap dan berada di pelbagai negara yang berlainan. Ini menunjukkan bahawa mereka suka untuk berkumpul ataupun bertemu untuk berada dalam satu kawasan, ataupun boleh dikatakan atau dalam bahasa sekarang orang panggil macam meeting, perjumpaan. Untuk berlaku perkara itu pada zaman dahulu adalah mustahil dan sukar. Oleh itu, tidak akan ada sebarang persepakatan ataupun saling bertukar pendapat antara satu sama lain dalam kalangan ulama'. Okey, alasan kedua ialah pendapat fuqaha sentiasa berbeza
dan tidak mempunyai sebarang persepakatan antara ulama tentang orang yang diterimanya ijma'nya. Mereka juga tidak mempunyai persepakatan mengenai kriteria yang perlu ada pada ulama supaya ulama tersebut berhak untuk berfatwa dalam permasalahan mengenai fiqh. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai pendapat yang sama mengenai ketetapatan ataupun landasan yang pasti dalam mengetahui mengenai kelayakan seseorang itu untuk bergelar mujtahid. Okey, yang alasan yang terakhir ialah ijma' ini tidak mempunyai sandaran yang menentu. Sandaran ijma' ini ada dua. Yang pertama adalah dalil qat'i, yang kedua adalah dalil zanni. Ijma' akan bersandar pada dalil qat'i apabila orang ramai tidak mengetahui sesuatu masalah itu dan ia tidak memerlukan ijma'. Di mana apabila adanya ijma' itu, ijma' itu akan menjadi sebagai sia-sia sebab dia tak gunakan ijma' tersebut. Okey, yang kedua, ijma' akan bersandar kepada dalil zanni apabila ia sukar untuk berlakunya ijma' kerana pendapat dan ilmu pengetahuan antara mujtahid tidak sama. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan mengenai kemungkinan ijma' itu berlaku. Untuk kemungkinan ijma' ini berlaku telah disokong oleh jumhur ulama, di mana jumhur ulama ini terdiri daripada kaum Syiah. Jumhur ulama ini telah menolak pendapat golongan yang mengatakan bahawa ijma' tidak akan berlaku kerana mereka berpendapat bahawa ijma' ini telah berlaku secara terang benderang pada zaman dahulu ataupun boleh dikatakan pada zaman sahabat Nabi lah. Mereka mengata sebegini mempunyai beberapa perkara ataupun alasan. Mereka mengatakan bahawa ijma' ulama ataupun boleh dikatakan sebagai ijma' sahabat telah mengeluarkan hukum bahawa seorang nenek berhak untuk memperolehi 1/6 daripada harta pusaka peninggalan cucunya. Perkara ini telah berdasarkan hadis ahad yang bersifat dalil janni. Selain itu, mereka juga beralasan bahawa ijma' ulama telah menegar lelaki menikahi ibu saudara isterinya sebelah ayahnya mahupun sebelah ibunya. Seterusnya, mereka juga mengatakan bahawa ijma' ulama telah mengharamkan memakan daging babi serta menghukum perkahwinan antara wanita muslimah dan lelaki kafir adalah batal. Okey, kerana alasan inilah yang menyebabkan bahawa jumhur ulama mengatakan bahawa kemungkinan berlakunya ijma'. Manakala pandangan mereka berkaitan dengan fuqaha yang berjauhan dan beberapa alasan yang dipercayai oleh Imam Al-Syafi'i. Mereka telah menolak pandangan ini kerana mereka berpendapat bahawa perkara ini telah berlaku pada zaman dahulu lagi. Sebagai contoh, pada masa Khulafa Al-Rashidin, khususnya pada zaman Abu Bakar dan Umar, para mujahid dapat dikenali seorang demi seorang walaupun mereka menetap di Madinah dan masih mudah dirujuk untuk mendapat pandangan antara satu sama lain. Mereka juga mengatakan bahawa bukti bagi pendapat mereka ini ialah hukum memerangi golongan yang enggan membayar zakat pada zaman Nabi dan juga hukum memberi 1/6 daripada harta pusaka peninggalan cucunya kepada neneknya dan beberapa hukum yang mereka percaya bahawa hukum itu telah adanya ijma' pada zaman dahulu. Okey, yang seterusnya adalah kemungkinan berlakunya ijma' pada masa kini. Agak-agaknya ada ke ijma' berlaku pada masa kini? Jawapannya tiada. Tiada kemungkinan berlakunya ijma' pada masa kini. Hal ini kerana ia mempunyai alasan dan sebab yang sama seperti pendapat para ulama pada zaman Nabi dan juga pendapat Imam Al-Syafi'i. Iaitu para mujtahid tinggal berjauhan, mempunyai pendapat yang berlainan, tidak mempunyai kriteria yang tepat dan sebagainya. Pada pendapat kami ia sama kerana kita merupakan pemegang mazhab Imam Al-Syafi'i, di mana ajaran yang dibawa oleh Imam Al-Syafi'i itu adalah yang kita ikuti, dan kerana pendapat para ulama dan juga Imam Syafi'i adalah benar berbanding dengan pendapat kaum Syiah iaitu jumhur ulama. Okey, kemudian saya akan menceritakan mengenai kepentingan ijma' pada masa kini. Ijma' merupakan salah satu sumber fiqh yang diperakui kebenarannya dan ia wajib diterima oleh semua umat Islam. Melalui proses ijma' ini, ia dapat menentukan hukum-hukum syarak bagi permasalahan baru yang timbul pada masa kini. Namun begitu, kami percaya bahawa proses ini tidak akan berjaya melainkan dengan cara mewujudkan majma' fiqh atau akademik fiqh di mana ia akan mengumpulkan semua ulama mujtahid daripada seluruh dunia Islam. Pada masa kini, telah banyak terlahirnya para ulama yang bertaraf tinggi. Bahkan mereka mempunyai pendapat yang berlainan berdasarkan pengetahuan masing-masing. Oleh itu, dengan adanya akademik fiqh di mana ia akan mengumpulkan isu dan permasalahan yang baru timbul pada masa kini dan ia akan mengkaji lalu memberikan jawapan kepada penerima ijma' dengan berdasarkan dalil qat'i dan dalil jamni. Bukan itu saja, ia juga akan berdasarkan dengan pendapat para ulama sahabat pada zaman dahulu. Kemudian, hukum ini akan diterbitkan dan disebarkan melalui jurnal, kitab-kitab, laman sesawang dan sebagainya yang kita tahu sebagai merupakan salah satu alat penyebaran pada masa kini. Seterusnya, para ilmuwan agama Islam yang lain boleh memberi pendapat
atau pendapat mereka mengenai hukum-hukum baru tersebut. Apabila semua pendapat dan pandangan para ilmuwan agama Islam telah dikemukakan, ia akan menjadi sebuah persetujuan atau persepakatan terhadap sesuatu hukum baru. Akhir sekali, ijma' ini hampir kepada ijma' yang dinaskan di sisi fuqaha, di mana ia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh semua umat Islam di muka bumi ini. Kesimpulannya, para ahli mujtahid atau para ilmuwan agama Islam haruslah mengetahui mengenai selok-belok yang berkaitan dengan metodologi hukum, supaya proses istibal sesebuah hukum menjadi benar dan ia menjadi lebih jitu dengan mengambil kira faktor-faktor yang bersesuaian dan saling berkait rapat. Sebagai contoh, suasana setempat, keadaan individu yang menerima ijma' dan sebagainya. Hal ini kerana ilmu usul fiqh ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kepelbagaian serta keperluan manusia supaya ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Thank you.